Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian itu milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya dan kita mohon ampun darinya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan diri kita sendiri dan daripada keburukan amalan-amalan kita. Wa man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Sesiapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tiada siapalah yang dapat menyesatkannya. Dan sesiapa yang disesatkan, maka tiada siapalah yang dapat memberi hidayah kepadanya. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya. Dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba dan pesuruhnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk untuk muka surat surah Al-Kahfi, muka surat 303. 303 ayat 84 sampailah 97. 84 sampai 97. Kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. وأما من آمن صالحا فله جزاء الحسنى. وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا
فأتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا حتى إذا مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا كذلك وقد أخذنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا سووا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فما استطاعوا أن يسهروا وما استطاعوا له نقبا صدق الله العظيم. Hari ini kita tengok muka surat 303 dulu, 84 sampai 97. Jadi hukum tajwid, kalau kat sini ayat 84, inna. Apa hukum dia? Inna. wajib bayarnya. Okey, ahsanti, betul, sahih. Sababa. Maiwat. Okey, betul. Kemudian ayat 86, hatta idza. Mak jais munfasil. Betul, mad jaiz munfasil, bagus. Kemudian
An tattakhidha. An dengung tu. إخفاء حقيقي. Ifak hakiki. Bagus. Kemudian ayat 87. Nu'adzibuhu. Hu. Masilah qasir. Betul. Maksilah qasirah. Rabbihi. Masilah qasir. Betul. Maksilah qasirah. Dekat ayat 87 ni ada berapa maksilah qasirah? 3. 3. Bagus. Kemudian ayat 88. Jaza'anil husna. Dia panggil jadi anil tu kan? Tambah nun kecil kat bawah tu. Tu dia panggil apa tu? Nuri kawin. Kawin. Apa dia? Nun apa? Nun qoyah. Betul. Dia tambah nun. Jaza'anil husna. Nun kecil tu nama dia nun wiqayah lah, dia nak sambung, dia panggil iltiqa'us sakinaini. Anil husna. Anil husna tu ayat 88 tu kan. Sebab dia ada tanwin. Lepas tu ada Alif lam. alif lam. Ni orang buat tulisan apa biasanya? Yang seluruhnya. Kemudian ayat 91. Tak, ayat 90 qaumil lam. Qaumil lam. Tanwin bertemu dengan lam. Idgham bila gunnah. Bagus. Idgham bila gunnah. Kemudian lahum. So banyak macam ni. Ayat 90. Lahum. Idgham mislain. Betul. Idgham mitlain. Mim bertemu mim kan? Sama. Idgham mitlain. Kemudian ahatna 91. Qalqalah surah. Betul. Qalqalah surah. Kemudian ayat 95 biquwwatin aj'al. Aj'al. Izhar. Izhar. Halki. Betul. Izhar halqi. Itu dia nyata. Kemudian ayat terakhirlah famasta'u ayyab tu. Mat apa? Mat jaiz munfasil. Ya, betul. Alhamdulillah, mat jaiz munfasil. Itulah untuk tajwid. Kita terus kepada untuk tadabbur dan tazakkur. Kita tengok terjemahan ayat 84. Jadi dia sebenarnya sambungan lah daripada muka surat 302 yang sebelum ni berkenaan kisah Zulqarnain. Iaitu wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain, dan mereka bertanya kepadamu tentang Zulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kamu wahyu dari Allah yang menerangkan sedikit tentang perihalnya. Okey, jadi sambung daripada kisah kita kata Khidir. Sebelum kalau kita imbas balik muka surat 302, 301, dia menceritakan tentang kisah Khidir, iaitu dengan Nabi Musa kan. Nabi Musa menuntut ilmu. Jadi dia berkenaan kita kata jihad dalam menuntut ilmu, ataupun kita kata ujian yang dihadapi oleh penuntut ilmu. Kalau kita tengok ada 3 perkara yang Khidir lakukan, Nabi Khidir lakukan.
yang menyebabkan Nabi Musa tidak mampu bersabar. Dan memang Nabi Khidir dah sebut awal-awal dah, memang kau takkan mampu nak bersabar sebab mesti akan nak tanya. Kes pertama, melubangkan perahu ataupun kita kata kapal yang dinaiki oleh orang-orang miskin. Sebab Nabi Khidir dapat wahyu daripada Allah, arahan daripada Allah untuk melubangkan kapal tu sebab nanti ada raja yang zalim yang akan rampas semua kapal-kapal yang elok-elok, semua dia ambil. Dia rampas. Jadi kalau ada lubang, raja tu tak rampas lah. Jadi selamatlah orang miskin tu. Maksudnya pemilik atau kita kata orang miskin yang memiliki kapal tu. Jadi tu yang alim ulama sebut syarat kita kata ataupun kita kata kesan yang kita boleh nampak daripada ilmu ini. Maksudnya kita kata ilmu ni kita nak dapatkan dia, ada ujian-ujian dia, ada kita kena bersabar dan sebagainya. Dan kita kena output, apa hasil daripada ilmu tu apa dia? Macam yang Nabi Khidir buat, ialah kita membantu orang-orang yang dizalimi, orang-orang yang teraniaya. Kita bantu mereka untuk keluar daripada kezaliman. Jangan kita biarkan mereka teraniaya, jangan biarkan mereka dizalimi. Sebab kita ada ilmu. Allah bagi kita ilmu, jadi kena guna ilmu tu untuk apa? Untuk bantu orang yang dizalimi. Itu antara kita kata yang boleh kita ambil daripada kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Itu untuk kes pertama, kes melubangkan kapal orang-orang miskin. Sebab untuk selamatkan mereka. Jadi kalau kita ada ilmu, mungkin kita tahu, oh ni scammer ni kan, orang jahat ni nak scam. Jangan, kita pun kita kata jangan angkat, jangan tekan link sebab kita ada ilmu tentang tu, jadi kita pesan dekat contohnya orang tua-tua lah biasanya kan, yang ada handphone sekarang ni ada link nak tekan, nak klik dan sebagainya. Jadi kita ada ilmu, kita kena selamatkan orang daripada teraniaya lah. Pesan-pesan, ingat-ingatkan. Itu yang pertama. Kes yang kedua tu yang Nabi Khidir bunuh seorang budak lelaki yang jahat. Yang mana kalau dia membesar, maksudnya daripada remaja tu jadi orang dewasa, dia akan makin jahat. Maka Nabi Khidir mendapat arahan direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk membunuh budak itu. Jadi apa pengajarannya untuk kita ni ialah kita kita kata kita halang, maksudnya kalau kita tahu ada kejahatan yang akan berlaku ataupun kita kata berdasarkan ilmu yang kita ada, kita kata nanti ni tapi bukan kita bunuh orang lah, na'udzubillah min zalik, jangan bunuh orang. Maksudnya apa yang ada dalam ilmu kita, maksudnya benda ni boleh bawa mudarat yang lebih besar, maka kita sebagai orang yang berilmu, kita kena usaha untuk halang benda tu lah daripada berterusan. Maksudnya kejahatan ke apa-apa mudarat lah yang bau bahaya kan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kisah Nabi Khidir menegakkan dinding yang nak runtuh. Sebab apa? Sebab di bawah itu ada harta anak-anak yatim. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita ada ilmu, apa yang kita kena buat, apa kesan dia kepada kita yang kita kena buat dengan ilmu itu, ialah kita membantu orang-orang yang lemah macam anak yatim tadi. Kan anak yatim dia maksudnya tak ada kekuatan, tak ada kuasa untuk mengawal apa macam dinding tu nak baiki sendiri tak boleh, nak selamatkan harta yang kita kata ada di bawah tembok dinding itu pun tak mampu. Jadi kita sebagai orang yang berilmu, apa tugas kita? Tugas kita adalah untuk membela ataupun kita kata menjaga, melindungi orang-orang yang lemah. Jangan gunakan ilmu kita. Ada orang makin cerdik, makin banyak menipu. Na'udzubillah. Makin banyak menganiayai orang, makin menzalimi orang. Na'udzubillah. Itu kita kata fitnah yang bahayalah kalau kita gunakan ilmu ke jalan yang salah. Jadi daripada kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa, kita tahu ada 3 contoh yang ditunjukkan kalau ada ilmu kena buat apa. Yang pertama, kita melindungi orang yang daripada dizalimi. Yang kedua, kita menghentikan, menghalang bahaya. Dan yang ketiga ialah kita melindungi
orang-orang yang lemah menggunakan ilmu kita. Itu bab ilmu. Bila masuk kisah Zulkarnain, ia tentang kuasa. Kita ada kuasa pemerintahan ataupun apalah kuasa yang ada. Jadi kisah Zulkarnain ini tentang fitnah kuasa. Kita kata fitnah akhir zaman kan, di mana surah Al-Kahfi ini dia memberikan, kita kata, perlindungan lah daripada fitnah Dajjal. Terutamanya bagi yang menghafal 10 ayat pertama, menghafal dan juga kita kata membaca keseluruhannya, dia akan menjadi cahaya daripada Jumaat ni sampai Jumaat berikutnya. Okay. Sebab apa? Sebab dia menceritakan tentang ujian-ujian yang makin, kita kata, makin berat lah di akhir zaman. Ujian akhir zaman ni antara ujian yang berat-berat. Pertama, kita kata ujian agama, fitnah ataupun kita kata ujian agama lah. Okay. Yang kedua, ujian harta, yang kisah yang ujian agama tu kisah Ashabul Kahfi. Yang ujian harta itu kisah pemilik 2 kebun dengan jiran dia yang beriman kan. Okay. Dan yang ketiga itulah kisah Nabi Musa AS dan Nabi Khidir, itu tentang ujian ilmu. Dan yang keempat inilah kisah yang terakhir dalam surah Al-Kahfi, iaitu kisah Zulkarnain, iaitu ujian kuasa. Apa yang kita nak buat dengan kuasa yang ada. Okay, jadi di muka surat 303 kita tengok ayat kita kata sesungguhnya kami telah memberikan kepadanya ayat 84 telah memberikan kepadanya kekuasaan memerintah di bumi dan kami beri kepadanya jalan bagi menjayakan tiap-tiap sesuatu yang diperlukannya. Kemudian lalu ia menurut jalan yang menyampaikan maksudnya. Maksudnya kita kata ada ekspedisi lah. Maksudnya pergi, maksudnya sebagai pemerintah, sebagai orang yang berkuasa, Zulkarnain tidak duduk saja kat singgasana ke, duduk kat istana ke, tidak. Dia merantau, dia ada ekspedisi bersama dengan tentera-tenteranya pergi lihat semua tempat di bawah kekuasaan Zulkarnain. Sehingga apabila dia sampai ke daerah matahari terbenam, ia mendapati terbenam di sebuah mata air yang hitam berlumpur, dan ia dapati di sisinya satu kaum yang kufur ingkar. Kami berfirman dengan mengilhamkan kepadanya, maksudnya Allah berfirman lah kat sini, wahai Zulkarnain, pilihlah sama ada engkau hendak menyeksa mereka atau engkau bertindak secara baik terhadap mereka. Jadi Zulkarnain pun berkata, adapun orang yang melakukan kezaliman, kufur derhaka, maka kami akan menyeksanya, menghukumnya. Kemudian ia dikembalikan kepada Tuhannya, lalu diazabkannya dengan azab seksa yang seburuk-buruknya. Adapun orang yang beriman serta beramal soleh, maka baginya balasan yang sebaik-baiknya dan kami akan perintahkan kepadanya perintah-perintah kami yang tidak memberati. Jadi kita tengok baguslah kan. Ini contoh penguasa pemerintah yang baik, yang terbaik lah. Bila disebut oleh Al-Quran sebagai contoh yang baik, ini contoh yang sangat baik lah. Ustazah, Ya. Dalam ayat yang nombor 86 ni, Allah telah berfirman dengan mengilhamkan kepada Zulkarnain yang ni kan, Ustazah kan? Ya. Zulkarnain ni dia Nabi ke? Soalan saya. Memang ada perbezaan pendapat lah. Sama ada kita kata adakah dia maksudnya orang soleh ataupun sebab dia adalah seorang Nabi yang mendapat wahyu daripada Allah. Baik, terima kasih. Tapi memang ada perbezaan pendapat. Sebab kita kata dalam antara kita kata rasul-rasul yang kita wajib imani kan, 25 orang rasul. Jadi kalau Nabi tu, Nabi dia beza dengan Rasul dari segi kewajipan menyampaikan kepada umat.
Tapi wallahu alam, nanti mungkin Ustazah akan share link lah berkenaan dengan perbincangan alim ulama berkenaan siapakah Zulkarnain, adakah termasuk Nabi ataupun bukan. Sebab ada yang kata hamba, kita kata Allah yang soleh. Tak apa, nanti kita akan, itu perbincangan yang agak panjang jugalah. Okay. Kemudian dan ada pun ayat 89. Kemudian dia berpatah balik menurut jalan yang lain, maksudnya ada ekspedisi ke tempat lain pula. Tadi ekspedisi pertama tu ada kaum yang kufur. Jadi diberi peringatan. Siapa yang buat jahat, maka mereka akan dihukum. Siapa yang beriman, pilih untuk beriman dan beramal soleh, maka baginya maksudnya pahala lah daripada Tuhannya. Dan daripada pihak Zulkarnain pula, dia akan dapat benda-benda yang dimudahkan lah. Kami akan bagi urusan dia mudah. Okay, kemudian kalau kita tengok ini pemerintah Zulkarnain dengan kisah Ashabul Kahfi. Kan surah Al-Kahfi bermula dengan kisah Ashabul Kahfi. Pemerintah pada zaman Ashabul Kahfi adalah pemerintah yang zalim. Kan Raja Diqyanus yang disebutkan dalam riwayat-riwayat, antaranya tafsir Ibnu Katsir, nama raja tu Raja Diqyanus, raja yang kafir dan zalim. Dan berakhir kisah dalam surah Al-Kahfi ni, pemerintahnya adalah yang beriman dan pemerintah yang terbaik lah, yang menguasai timur dan barat. Itu yang nama dia Zulkarnain, yang mempunyai 2 tanduk. Jadi ramai kita kata yang berpendapat Zulkarnain itu adalah satu gelaran. Siapakah dia? Itu ada perbincangan lah. Okay, tak apa. Kemudian ayat 90, sehingga apabila ia sampai di daerah matahari terbit. Tadi matahari terbenam kan? Ini daerah matahari terbit. Ia mendapatinya terbit kepada satu kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka sebarang perlindungan daripadanya. Maksudnya memang panas lah, kawasan panas ni. Demikianlah halnya dan sesungguhnya kami mengetahui secara meliputi akan segala yang ada padanya. Maksudnya kita nampaklah kat sini menguasai timur dan barat. Semua kita kata daripada kawasan terbenam matahari sampailah ke kawasan terbit matahari. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuasaan kepada Zulkarnain. Kemudian ayat 92, kemudian ia berpatah balik menurut jalan yang lain, ekspedisi lain. Kemudian sehingga apabila ia sampai di antara 2 gunung, ni ekspedisi lain, kawasan pergunungan. Ia dapati di sisinya satu kaum yang hampir-hampir mereka tidak dapat memahami perkataan. Mereka kat sini adalah penduduk tu, dia tak boleh nak faham bahasa lain. Sebab apa? Sebab dia terasing daripada manusia lain. Dia duduk kat kawasan pergunungan. Jadi dia susah nak faham. Nabi Zulkarnain cakap apa, Zulkarnain cakap apa, ataupun tentera-tenteranya, dia tak, susah nak faham. Tapi Alhamdulillah kita kata ada caranya sehingga akhirnya mereka boleh berkomunikasi. Walaupun awalnya disebut dalam Quran, mereka ni susah nak, satu perkataan pun payah nak faham. Tapi akhirnya diceritakan bahawa mereka boleh berkomunikasi, di mana mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di bumi. Oleh itu setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu dari hasil pendapatan kami dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka. Daripada sini alim ulama kata mereka ni, kita kata kaum yang duduk di pergunungan ni, dia macam action sikit lah. Okey, kami bayar kamu. Dia nak mengupah, kita kata, seorang penguasa ni. Jadi apa jawab Zulkarnain? Zulkarnain menjawab, kekuasaan dan kekayaan yang Tuhanku jadikan aku menguasainya lebih baik dari bayaran kamu. Maksudnya kaum pegunungan tu, kaum yang ada kat kawasan pegunungan tu, dia rasa dia boleh bayar lah. Okay, aku nak upah lah ni. Jadi kamu jadi pekerja macam pekerja yang tu. Tapi Zulkarnain maksudnya tak terima, tak mau. Kata aku tak nak ambil bayaran sebab apa yang Allah bagi amanahkan kepada aku lebih baik
Maksudnya Zulkarnain ni lebih kaya berbanding daripada mereka tu yang rasa macam nak upah-upah orang tu. Macam kita kata ulama kata macam yalah kaum tu dia action lah macam orang kata belagak lah. Tapi Zulkarnain jawab macam ni nak menunjukkan bahawa apa? Bila pemerintah yang berkuasa ada kuasa, maka dia perlu memberi secara percuma lah. Sebab Allah dah bagi pada dia kekuasaan yang lebih baik daripada bayaran yang mereka kata ya mereka mampu buat, mereka mampu bayar, mampu nak bagi, tapi Zulkarnain tak nak ambil. Maksudnya percuma lah. Kekuasaan dan kekayaan yang Tuhan ku jadikan daku menguasainya lebih baik dari bayaran kamu. Oleh itu apa yang tapi Zulkarnain syaratkan kami tak perlukan bayaran tapi bantulah daku dengan tenaga. Bantulah aku dengan tenaga, kamu beramai-ramai, aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh. Asalnya mereka minta tembok biasa je, yang penting ada tembok. Perkataan sadda, alim ulama kata sadda tu kalau nak berbanding dengan rodma, Zulkarnain tawarkan aku mampu buat rodma, bukan sekadar sadda. Mereka tawarkan untuk buat sadda je, buat tembok je, kami bayar, kami upah, kami bayar. Tapi Zulkarnain kata tak apa, kami tak perlukan bayaran, kami ada lebih baik, lagi banyak lagi. Jadi yang perlu adalah tenaga, bantuan dari segi tenaga untuk buat yang lebih baik. Bukan sekadar sadda, tetapi adalah rodma, sebuah tembok penutup yang kukuh. Dia lagi kuat lah berbanding dengan sadda ni. Jadi sebab tu alim ulama sebut kalau pemerintah nak bagi pada rakyat mesti yang lebih baik daripada apa yang rakyat minta. Contohnya rakyat minta apa, saluran ke longkang ke apa yang sedalam macam ni ke, sebagai pemerintah buat yang lebih dalam contohnya, tapi libatkan sekali, macam kita kata kat kampung-kampung mungkin ada jawatan kuasa kampung ke buat gotong royong, tapi dalam masa yang sama bagi dana dan sebagainya buat yang lebih baik lah daripada permintaan rakyat. Okay. Seterusnya ayat 96. Bawalah kepadaku ketul-ketul besi sehingga apabila ia terkumpul separas tingginya menutup lapangan antara dua gunung itu. Jadi ahli ulama sebut kita kalau kita bayangkan Masya Allah banyak tu anak tutup antara dua gunung tu. Jadi dia pun perintahkan mereka membakarnya dengan berkata tiuplah dengan alat-alat kamu. Maksudnya nak kata teknologi masa tu teknologi yang besar tu. Bagaimana boleh mengawal api sebesar itu daripada membakar, orang kata api ni nak kawal dia bukan mudah. Ni besar ni, antara dua gunung ni, nak bakar semua tu. Sehingga apabila ia menjadikannya merah menyala seperti api, berkatalah dia, bawalah tembaga cair supaya aku tuangkan atasnya. Maksudnya teknologi zaman ini adalah teknologi yang hebat lah. Boleh tuang daripada atas. Kita kata alat-alatnya nak guna kan. Wallahualam. Sehingga maka mereka tidak dapat memanjat tembok itu. Sebab licin. Jadi kaum Ya'juj dan Ma'juj tak mampu untuk memanjat tembok itu dan mereka juga tidak dapat menebuknya. Maksudnya tebal dan tinggi dan licin, tak boleh nak panjat, tak boleh nak tebuk. Wallahualam, dia ada sambungan lagi lah, kisah sikit lagi. Mungkin kita akan sambung kemudian lah. Okay, Wallahualam. Kakak nak tanya satu. Ya, boleh. Dia kata kaum Ya'juj Ma'juj kan dalam Al-Quran kan? Betul. Dia orang ke haiwan ke apa? Manusia ada satu kaum. Kalau dalam buku ada timeline akhir zaman yang ditulis oleh Ustaz Dr. Ashraf Amirul dan juga Dr. Zulkifli Al-Bakri lah, ada perincian berkenaan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah satu kaum bangsa manusia yang bengis tapi mereka ni jahil.
bukan bijak lah, dia tak bijak. Sebab tu daripada zaman Zulkarnain lagi, mereka tak mampu nak tembusi. Okey. Mereka buat benda yang sama, buat benda yang sama. Tapi setiap kali kita kata tapi mereka ni membiak dengan banyak. Biak. Banyaklah. Kiranya kalau kita kata seorang daripada kita ni ada 99. Kiranya satu lebih kurang 100 lah. Satu kita ni 100 depa. Banyaknya. Banyaknya. Sehingga kalau ada dalam hadis yang sahih, Nabi SAW sebut pada zaman Nabi SAW mereka dah mampu buat lubang sebesar ini. Nabi bulatkan. Maksudnya ada lubang besar ni lah. Dan zaman kita ni dia makin besar lah. Cuma mereka belum mampu lagi untuk tembusi tembok yang dibuat oleh Zulkarnain. Sehingga alim ulama kata, kenapa Zulkarnain tak musnahkan saja depa tu? Kenapa nak bina tembok kan? Bunuh je lah semua yang jahat-jahat ni, Ya'juj yang Ma'juj tu. Sebab apa? Sebab sebenarnya Zulkarnain pun tak ada kemampuan untuk membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Sebab ramai dan bengisnya mereka. Jadi apa yang Zulkarnain mampu buat? Mampu buat tembok untuk menghalang kebengisan dan kezaliman dan kejahatan mereka. Ganas lah mereka ni Ustazah. Ganas, ya. Sampai kan kita kata Nabi Isa AS yang mampu membunuh Dajjal pun tak mampu nak membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Sebab kita kata peristiwa yang pertama kita kata tanda besar kiamat adalah keluarnya Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi ni kita kata tanda pertama lah, iaitu kebangkitan, kita kata kebangkitan Islam di akhir zaman dengan kemunculan Imam Mahdi. Tapi kita kata Imam Mahdi berlawan dengan Dajjal sebab selepas munculnya Imam Mahdi dan kita kata bersatunya balik umat Islam, menawan semula Baitul Maqdis, ketika itulah muncul pula Dajjal dan tentera-tenteranya lah. Jadi Dajjal ni akan berlawan lah dengan tentera Imam Mahdi sehingga akhirnya Imam Mahdi dan tenteranya masuk, kita kata terkepung lah. Dan ketika itulah para malaikat membawa turun Nabi Isa AS. Jadi bila turun saja Nabi Isa AS, Dajjal lari. Sebab Dajjal tahu yang akan bunuh dia adalah Nabi Isa. Dia tak mampu berdepan dengan Nabi Isa AS. Jadi akhirnya Nabi Isa AS membunuh Dajjal dengan tembok, dengan tombak daripada langit. Adalah disebutkan dalam buku, kalau kita baca yang buku Timeline Akhir Zaman tu. Jadi matilah Dajjal. Selesai. Kita ingat, selesai dah lah, belum lagi. Ketika itulah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Maksudnya lepas matinya Dajjal, ketika itulah Allah wahyukan kepada Nabi Isa AS dan semua untuk naik, kita kata ke Bukit Tursina. Itu secara ringkas lah. Jadi bila naik ke Bukit Tursina, mereka berdoa lah kepada Allah sebab Ya'juj dan Ma'juj keluar ni banyak. Sampai kan ada satu sungai, bila Ya'juj dan Ma'juj lalu tu, orang yang kat tengah tu kering dah, habis dah air. Ramainya. Maksudnya semua lah mereka kalau jumpa apa semua bunuh, makan, habis. Sehinggalah jadi mereka bermunajat lah. Kita kata Nabi Isa, orang beriman di Bukit Tursina bermunajat kepada Allah SWT. Akhirnya Allah utuskan ulat yang masuk. Dia kata masuk dalam hidung lah. Akhirnya mati disebabkan ulat tu lah. Masya Allah. Jadi bila mati, maksudnya Allah SWT utuskan ulat tu, bila dah mati tu jadi busuk lah bangkai kan. Jadi bila mereka, kita orang beriman turun bersama Nabi Isa, Imam Mahdi semua, tak boleh busuk sangat. Jadi mereka berdoa lagi, munajat lagi, dan Allah hantarkan burung-burung yang kita kata yang menghabiskanlah segala bangkai yang ada. Kemudian Allah turunkan hujan. Hujan, kira bersih balik lah. Start daripada situlah kita kata zaman kegemilangan Islam.
kita kata di akhir zaman. Maksudnya ketika itulah bumi diperintah oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi, dan Nabi Isa pun berkahwin, dan kita kata Imam Mahdi pun berkahwin dalam tempoh 40 tahun macam itulah kalau ikut. Dan akhirnya Imam Mahdi meninggal dunia, Nabi Isa pun meninggal dunia. Maka lepas itu balik semula lah, jadi ada yang jahat semua. Sehingga kalau kita kata akhir zaman ni, lepas tu akan keluar Dabbatul Ard yang akan sebut siapa ni orang kafir, ni orang beriman. Dabbatul Ard tu orang ke makhluk apa sahaja? Makhluk. Dabbatul Ard tu makhluk. Yang tu pun ulama ada berselisih pendapat lah. Ada yang kata Dabbatul Ard tu Al-Jassas. Nanti kalau baca kisah dia, sebab ada yang kata berbulu hitam sampai tak boleh kenal mana kepala, mana ekor, mana mata, macam tu lah. Tapi memang alim ulama pun beza pendapat. Dabbatul Ard tu apa? Tapi makhluk lah. Tapi makhluk yang berbulu. Wallahu alam. Tapi dialah yang akan bagi penentuan. Okey, orang ni orang kafir, orang ni orang mukmin. Orang ni maksudnya ahli neraka semualah kalau orang kafir tu. Masa tu masih ada lagi lah orang beriman bercampur lagi lah dengan orang, kita kata orang kafir. Kemudian terbitnya matahari daripada barat. Kemudian nanti akan kita kata sebelum kita kata secara ringkasnya akan ada satu angin daripada Yaman yang sangat lembut, di mana setiap orang yang ada iman walau sebesar zarah, kalau kena angin tu semua mati. Maksudnya orang beriman walau sebesar zarah tidak akan menghadapi kedahsyatan hari kiamat. Macam itulah secara ringkas. Kalau nak lebih detail boleh bacalah buku Timeline Akhir Zaman oleh Dr. Ashraf Amirul. Ataupun dengar yang dekat Zayan pun ada, dia buat recording kan. Pernah dengar tak radio Zayan? Tak dengar radio. Tak dengar radio. Dia pun ada buat recording dengan Ustaz Dr. Ashraf Amirul. Anak Ustazah sukalah dengar. Kalau dalam kereta tu, kalau dah sampai rumah ke apa, tunggu jap. Sebab dia buat sekejap-sekejap 5 minit macam tu, habis. Tapi dah habis dah episod dia, cuma dia ada buat pengulangan lah. Tapi kalau nak dengar recording ada dalam dia punya laman web kot, apps pun ada. Apa ni buku dia tu, Timeline Akhir Zaman dia tajuk dia Ustazah ya? Betul, boleh tengok kat Shopee ada, TikTok Dr. Ashraf Amirul pun ada. Ya Allah, nak beli dah. Buku tu mudahlah faham sebab dia buat secara timeline, walaupun kita kata ada perbezaan alim ulama. Ya? Dia banyak grafik buku tu. Awal-awal tu ada grafik lah. Tapi banyak tulisan lah berbanding grafik. Kena baca. Cuma awal tu dia ada buat lah 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu semua tulisan-tulisan lah. Tak apa. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Okay, macam tu kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustazah. Kak Zira. Saya. Kak Zira. Ya. Kak Zira balik Morocco dah ke? Baru balik. Anak kat Kongo? Anak tak Kongo. Tapi anak adalah ambil sambung belajar, sambung lagi. Sambung master? Ambil sambung master pula. Suami isteri tu? Apa dia? Anak kat yang suami isteri tu ke? Tak. Anak saya tak kahwin lagi. Anak yang nombor 6. Nombor 6. Yang nombor 6. Dia baru pergi Morocco ke macam mana? Oh, dia baru habis Kongo. Dia baru habis Kongo. Lepas tu dia ambil master dekat situ. Dia punya degree pun 3 tahun aja. Dia ambil apa pula? Dia ambil dia ambil